yang berlari, tidak lagi menanti. Zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci. Dalam dunia data, pangkalan data utama melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Tiada yang tertinggal, taraf ditingkatkan. Dunia di ujung jari, adu data terbaik untuk semua. Sarjana rancangan serta memandu arah. Akses digital kini kian mudah, komprehensif tiada tiris. Sekecil tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Setiap bit data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita. Kini padu maju bersama, masa depan cerah untuk kita, untuk negara. Padu-padu takkan pernah berhenti, takkan lelah, terpelihara tiap masa. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Seperti biasa, kita di Jabatan Penerangan Sabah akan mengadakan satu program T-Talk, berkongsikan maklumat terbaru inisiatif program Kerajaan Malaysia Madani dan juga apa sahaja aktiviti yang berlangsung di negeri Sabah untuk makluman kepada semua masyarakat di Sabah khasnya. Dan seperti biasa, Jabatan Penerangan bersama dengan program T-Talk akan berkongsikan semua yang berlangsung, yang berlaku, yang diadakan, yang dianjurkan oleh Kerajaan Persekutuan. Dan kita hari ini akan fokus kepada juga kemaskini pangkalan data utama ataupun PADU yang telah dirasmikan oleh Kerajaan Persekutuan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari lalu. Sebelum itu banyak sebenarnya program. Kita ingin paparkan jugalah lagu yang diciptakan khusus untuk pangkalan data utama ini. Ini antara promosi yang dilaksanakan di peringkat persekutuan untuk sama-sama kita memeriahkan lagi jumlah masyarakat yang mendaftar untuk pangkalan data utama yang baru saja dirasmikan sebagai satu langkah integrasi maklumat di peringkat persekutuan. Ya, kita akan mainkan kepada anda yang dah dengar lagu. Oh, sudah. Sudah di Facebook. Sudah di Facebook bermain, sudah dia di Ya. sana itu lagu ya. Jangan kamu orang lupa tengok-tengok di sana di Facebook tuh. Ya, Dengar dulu lagu padu. Di TikTok. Oh, sudah tadi. Oke, sudah tadi. Oh, sudah. Tidak nampak di sini. Tidak nampak. Tidak apa, nanti boleh dengar lagi tuh. Tidak apa, teruskan. Ya. Sorry, kami berbisik-bisik sekejap. Ada sesuatu. Jadi kami punya director kasih tahu kalau lagu tu habis sudah. Habis sudah. Ya.
Oh, habis Ya, sudah. habis Okey, sudah. kita sebenarnya hari ini akan berkongsikan kepada anda mengenai beberapa perkara dan kalau boleh kita akan kongsikan lagi bagaimana program-program dilaksanakan di peringkat persekutuan terutama berkenaan dengan pangkalan data utama. Adakah kita sudah zoom in untuk saya kongsikan mengenai Ya. padu ini? Kita akan kongsikan kepada anda kerana sekarang ini banyak program yang dilaksanakan untuk makluman. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman semua, kita masih lagi mempromosikan berkenaan dengan sistem pangkalan data utama ataupun padu yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari lalu. Untuk makluman lanjut, anda boleh melayari laman sesawang di www.padu atau www.padu.gov.my. Pelbagai langkah dan inisiatif telah dilaksanakan oleh Kerajaan Pusat bagi memastikan lebih ramai masyarakat di seluruh negara mendaftar dan mengemaskini maklumat mereka di dalam sistem padu ini. Untuk rekod setakat 8 Januari ini, seramai lebih 800,000 masyarakat di seluruh negara telah mendaftar dan mengemaskini maklumat mereka di sistem pangkalan data utama ini, termasuklah mereka daripada Sabah. 70,000 masyarakat di Sabah sudah mengemaskini dan mendaftar maklumat mereka di sistem padu. Dalam masa yang sama, kita lagi masih memikirkan bagaimana usaha untuk ditingkatkan memastikan lebih ramai masyarakat untuk mendaftar dan mengemaskini sistem padu melalui lebih banyak program. Antaranya adalah sebanyak 118 pusat ekonomi digital ataupun PD serta kaunter terpilih termasuk pejabat Jabatan Perangkaan Malaysia Sabah ataupun DOSM Sabah dibuka secara berperingkat bagi membantu orang ramai membuat pengemaskinian maklumat ataupun pendaftaran baharu sekiranya menghadapi masalah talian mahupun peranti. Acara ataupun aktiviti pendaftaran dan juga kemaskini sistem padu ini bermula pada 2 Januari sehinggalah 31 Mac 2024 untuk semua masyarakat mengemaskini sistem padu ini. Untuk maklumat lanjut, boleh layari laman sesawang www.padu.gov.my. Manakala untuk penduduk Sabah yang mempunyai masalah dalam pengisian maklumat padu bagi tempoh 8 hingga 14 Januari 2024, anda disarankan untuk datang ke 25 kaunter padu yang telah disediakan di beberapa bahagian utama. Semua senarai ini telah dikongsikan di laman sesawang Facebook Jabatan Penerangan Sabah dan juga laman sesawang DOSM Sabah, DOSM Sabah untuk maklumat lanjut, antaranya di PEDI, PPRC Semak Tawau juga melibatkan kawasan di Tuaran, Penampang, Kota Belud, Sandakan, Tawau dan Keningau. Yang paling penting, untuk urusan di kaunter, sila bawa bersama salinan kad pengenalan, isi rumah lain termasuklah maklumat bank, nombor akaun dan maklumat komitmen. Yang paling penting, tiada charge dikenakan bagi urusan pendaftaran, pengemaskinian dan semakan padu. Untuk itu, yang lebih penting adalah segala maklumat informasi terkini boleh layari laman sesawang www.padu.gov.my. Ya. Yes. Itu tadi berkenaan dengan maklumat padu kita kongsikan kepada masyarakat sekarang ini kerana sistem padu ini juga Sandik sangat penting kerana semua agensi kerajaan disatukan di dalam satu Ya, sistem supaya nanti yang paling penting masyarakat di luar sana diorang boleh tahu kerajaan boleh tentukan subsidi ataupun bantuan secara Bantuan lah. bersasar ini. Okey. Dan kita sekarang ini bersiaran langsung bukan saja di laman sosial Facebook Jabatan Penerangan Sabah tetapi juga di TikTok. TikTok. Sekarang ini kalau ada sebarang persoalan mengenai sistem padu ataupun segala sejak soalan berkenaan dengan program-program yang dilaksanakan oleh kerajaan di peringkat persekutuan, anda boleh ajukan di ruangan komen di Facebook dan juga TikTok supaya kami boleh membaca dan Ya. menjawab sekiranya informasi itu kami ketahui secara menyeluruh. Jadi kita akan Benar. kongsikan apa saja program kita yang berlangsung di Sabah. Sandik, apa juga yang ni hari selain daripada padu ini? Selain daripada padu Mm-mm. ini, kita ada apa itu? Sebentar ya. Kita ada berkaitan dengan kumpulan wang simpanan pekerja lah. Okey. Hari ini macam masih loading kepala saya. Iya. Sebentar ya. Kau punya lain kali ya, Ya, tapi lain tak saya apa. lambat. Boleh tu. Hari ini pelbagai sebenarnya banyak lagi program. Yang satu lagi yang KWSP itu apa yang dia kasih tahu? KWSP itu dia kasih tahu hari ini mengumumkan telah mengkreditkan insentif tambahan kerajaan berjumlah 708. Apa? Nina.
708 Juta. ringgit. Kan. RM 708 juta ringgit kepada 1,4 juta ahlinya yang berusia 40 tahun hingga bawah 55 tahun. Jadi dalam kenyataannya dana persarahan itu berkata insentif berkenaan diperuntukkan kepada kalangan individu yang mempunyai simpanan KWSP berjumlah 10,000 dan ke bawah dalam akaun satu masing-masing setakat 24 Februari 2023. Jadi insentif caruman 500 ini sekali bayaran ini yang diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2023 pada 24 Februari 2023 adalah untuk bertujuan menggalakkan ahli KWSP mempunyai simpanan rendah dan menghampiri umur persarahan untuk terus menyimpan dan mempercepatkan pengumpulan simpanan persarahan mereka lah. Jadi ini antara inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan pusat untuk membantu sebenarnya lebih banyak masyarakat kita yang berusia 40 sampai 55 tahun. Ya, untuk biasanya yang umur-umur begini bapak-bapak kita lah kan, Ya, beliau-beliau betul-betul. kita. Ya, jadi diorang sebenarnya memerlukan bantuan juga sebab ada simpanan yang sudah digunakan yang dulu kan waktu pandemik ada Betul. berkurang boleh dikasih keluar. Sekarang ini kerajaan membantu dengan ada duit simpanan ini, kita bilang simpanan untuk persaraan nanti kalau kegunaan untuk kecemasan dan bagaimana. Seperti biasa, kalau ada persoalan apa-apa saja soalan mengenai apa saja inisiatif program kerajaan terutamanya PADU, Anda boleh tanya di ruangan komen dan juga di TikTok dan juga di Facebook kami. Sekarang ini informasi dari ini UTC di KK pun ada counter PADU dia bilang. UTC di KK pun ada counter PADU. Betul. Kebanyakan masalah PADU ni sekarang ini diorang ada masalah tidak tahu macam mana mengisi EKYC dan juga ada sistem-sistem maklumat-maklumat yang masyarakat masih belum faham. Masih blur lah. Yes, begitu. masih blur. Terutama mereka yang berada di kawasan yang kurang internet laju di luar bandar. Tapi jangan risau, Ada manual juga. Yes, borang ada permohonan. Borang permohonan juga orang bantu. Tapi sekarang ini dengan pelbagai agensi yang terlibat, Jabatan Perangkaan Malaysia di Sabah khususnya di Dozom Sabah, mereka ada program untuk pergi keluar bandar, jumpa dengan masyarakat untuk membantu mereka bagaimana untuk mendaftar ini sistem PADU. Jadi segala maklumat terkini di mana lokasi dia, di mana kaunter dia, ada semua di Facebook DOSM Sabah. Dozom Ataupun Sabah lah. di Jabatan Penerangan. Kita ada Yes, share juga kita ada Dozom share punya juga di apalah, sana. Kalau info-info. ya kalau kamu malu mau chat Dozom, Ya, kan? chat je kami. Kami akan reply itu, admin kami rajin juga itu. Ya. Oke, seterusnya Yes. adalah Dermadara yang akan diadakan di Happy Place Kolombong pada 14 Januari ini, yaitu pada hari Ahad. Jadi masa dia adalah dari jam 10 pagi sehingga 4 petang. Kamu orang derma-derma lah darah kan, kalau mencukupi lah. Kita cukup ke darah? Sebab kan sekarang ini saya nampak Hospital Queen dengan pusat transfusi darah ni, diorang selalu mengadakan program demam darah setiap hari Sabtu dan Ahad kerana fokus di kawasan-kawasan yang ramai begitu orang, terutama di pasar-pasar ataupun di kawasan yang Di shopping mall, di shopping begitu, mall. shopping mall supaya ramai masyarakat menderma. Ya. Sekarang ini ada juga satu program derma darah diorang buat di Kompleks Asia City pada jam 10 pagi sehingga 4 petang 13 Januari hari Sabtu. Jadi di situ banyak aktiviti dia, ada derma darah, diabetes screening, eye screening, ear screening, drug awareness program, Banyak itu. high blood pressure screening, BMI screening, childhood cancer awareness program. Jadi selain daripada derma darah banyak lagi apa kita bilang aktiviti-aktiviti yang lain sampingan itu yang berguna, yang berbaloi. Kalau kamu datang bersama dengan keluarga untuk derma darah, boleh datang sana. Betul. Buatlah health screening masa di sana. Ambil itu peluang untuk buat pemeriksaan kesehatan di sana. Selain itu kita ada juga derma darah di Wisma Merdeka. Dia akan berlangsung pada hari esok 11 hari bulan sehingga 16 Januari. Sama juga pada jam 10 pagi sehingga 3 petang di Wisma Merdeka. Jadi kamu orang ambil peluang ini untuk kita menderma darah lah untuk yang memerlukan. Betul. Jadi kalau sudah derma, Saya tidak mampu derma. orang macam syarat orang menderma darah nih? Dia mesti melepas itu tekanan darah yang orang bilang tuh label-label lah. Saya tidak cukup. Saya berapa aja? 9 ke 10 saja. Ya. Jadi Jangan- dokter tuh suruh pulang. Ya. Baru jadi tes darah kan
Kau tidak cukup nih kau. Ya mesti sehat lah kan. Oke. Sebab satu darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. 3 nyawa, nampak 3 darah. bayangkan 3 nyawa itu. 3 nyawa itu mungkin kau punya cousin, abang kamu, kakak kamu, palis-palis. Tapi itulah Kawan-kawan, kan. ya itu realitinya. Tapi realitinya. Jadi kita punya kongsikan beberapa lagi program, apalagi bantuan-bantuan yang kita boleh kongsikan kepada masyarakat di luar sana, Sande. Bantuan-bantuan yang seterusnya adalah bantuan anak pelihara. Yes. Ini adalah salah satu insentif daripada kerajaan lah, bertujuan untuk membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik lah, dari segi yatim ataupun yatim piatu, tidak mempunyai saudara mara, supaya terus dorang dapat hidup di kalangan masyarakat. Nah, lepas itu kelihatan kanak-kanak ini adalah berumur 18 tahun dan tidak mempunyai ibu bapa. Lepas itu bukan diambil sebagai anak angkat. Jangan silap, dia bukan diambil sebagai anak angkat, tapi dia adalah kategori yang anak yatim piatu ataupun yatim lah. Lepas itu kanak-kanak yang diambil dari program anak pelihara yang dikendalikan oleh JKM. Lepas itu dipelihara di bawah perintah mahkamah bagi kanak-kanak mengikut Akta Kanak-kanak 2001 lah. Di sini bantuan anak pelihara ini dia akan bagi dalam RM250 sehingga RM500 sebulan. Jadi maksudnya anak pelihara nih macam mana? Dia anak pelihara nih yang tidak mempunyai ibu bapa lah, Meninggalkan yatim atau yatim piatu, tapi dia bukan yang diambil sebagai Diangkat. anak angkat. Jadi maksudnya contoh kan contohlah anak cousin saya lah, bapak dia meninggal, mama dia meninggal accident, lepas tu saya jaga. Jadi begitulah kan syarat dia. Betul. Ya, begitu. Jadi sekarang ini dengan bantuan ini mungkin boleh membantu ramai masyarakat di luar sana yang sebenarnya dorang gaji pun ngam-ngam pas-paskan, tapi dorang ada membantu anak-anak yang sebegini. Jadi inilah kamu boleh apply secara ada dalam talian ke itu? Di mana kita mau apply? Di website dia. Ya, di website dia. Di jabatan JKM. Yes, manfaat nih. Boleh tahu maklumat lanjut ya, boleh apply di www.manfaat.mof.gov.my. Jadi selain daripada bantuan apa itu tadi anak pelihara, ada ini boleh saya kasih tahu? Boleh, Ya, okey. silakan. Kita ada juga bantuan untuk skim penerima STR ataupun sumbangan tunai ramah boleh tuntut skim khairat kematian bernilai RM1,000. Untuk menerima juga skim khairat kematian ataupun SKK adalah satu skim bantuan di bawah sumbangan tunai ramah yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri dan Bank Simpanan Nasional berbentuk bantuan kewangan secara tunai yang diberikan bagi pemohon pasangan yang lulus STR tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2023 1 Januari sehingga 31 Disember 2023. Tuntutan SKK ini boleh dibuat bermula 17 Julai 2023 sehingga 31 Januari bulan ini 2024 oleh waris yang berdaftar di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional yang berhampiran. Jadi ada penerima STR ni bila orang meninggal dia kasih tinggal anak dia. Jadi anak dia yang waris ni dia boleh daftar pergi ke Bank Simpanan Nasional BSN dan kasih tahu lah kami mau tuntut SKK RM1,000 untuk membantu mereka ini. Tapi tempoh dia yang terakhir 31 Januari ini. Jadi jangan lambat-lambat, pergi saja dekat BSN, tanya dengan diorang akan bantu kamu masyarakat di mana-mana sejak itu BSN. Okey. Selain daripada itu, kita ada beberapa lagi yang mau dikongsikan, terutama berkenaan dengan nasihat-nasihat lah. Ataupun jabatan air negeri Sabah. Boleh, jabatan Sekarang ini berkaitan dengan isu air lah kan, berkaitan dengan isu utility, elektrik kah, air kah, sangat sensitif sebenarnya di hati rakyat kita ini, kerana ini adalah perkara asas kepada mereka. Tapi dalam masa yang sama ada juga yang ambil kesempatan. Ada yang curi elektrik, ada yang curi air sebab diorang tak mau bayar, yang begitulah. Jadi agensi-agensi kerajaan perlu mengenakan tindakan yang tegas lah untuk kita menangani isu-isu berkaitan dengan isu-isu curi air ataupun yang sebegini. Jadi pada 6 Januari lalu Jabatan Air Negeri Sabah telah mengeluarkan satu kenyataan media berkaitan dengan kelakuan ini. Saya baca kenyataan media dia. Untuk nasihat kita semua, untuk peringatan kepada masyarakat di Sabah adalah dimaklumkan bahawa pihak Jabatan Air Negeri Sabah
akan melaksanakan tindakan perundangan dengan membuat tuntutan sivil di mahkamah kepada semua pengguna berdaftar yang mempunyai tunggakan bil air dan berhutang dengan jabatan. Ini selaras dengan Seksyen 28 Enakmen Bekalan Air Sabah 2003. Hutang yang terhutang, semua air yang dikenakan charge hendaklah dibayar dalam masa 14 hari dari tarikh penyampaian bil air kepada pihak berkuasa air negeri. Kegagalan membayar bil itu hendaklah disifatkan sebagai hutang yang kena dibayar kepada pihak berkuasa air negeri. Oleh demikian, anda dinasihatkan untuk membuat semakan bil air dan menjelaskan bil air anda bagi mengelakkan tindakan perundangan diambil di atas 14 anda. hari saja tu. Kan? Iya, 14 hari dibilang. Dalam masa 14 hari lah. Jadi kalau ada tunggakan boleh bayar segera. Kalau ada masalah, macam tidak mampu bayar, pergilah kaunter kan tanya macam tanya mana. dulu macam mana penyelesaiannya. Ya. Jangan kasih diam saja. Ya, jadi kasih utang-utang saya begitu. Ya. Mati kita. Janganlah begitu. Ya. Oke. Ada kan kita mau kasih rest juga, betul Ya, kita mungkin kita boleh rest Ya. nih. Serius betul kita nih tahu. Ya. Coba kita tanya komen dulu daripada mana nih pada hari ini di TikTok Ya. nih. Apa dia bilang nih? Astaga. Ramalan si Cirit Berit. Ramalan saya kawin bila umur sekarang 18. Jauh lagi perjalanan kau tuh, Dek. Ya, sekarang nih. Saya 50 tahun pun masih lagi perjalanan panjang. 50 tahun ba ini saya ini. Ya, saya 28 belum kawin. Yang jangan kau yang Kita 18. relax dulu dia 18 tahun itu. Ya, relax dulu. Saya jawab pengalaman dulu kan. Ya, coba komen-komen lagi serius juga hari ini. Betul, serius tiba-tiba. Sebelum tuh kami macam hahaha begitu. Tiba-tiba bila sudah mula Ya, itulah mungkin. serius. Kopi dangdut ba ini. Jadi kamu orang yang di sana, jangan ketawa-ketawa sanawan. Ini dulu. Ya. Oke, kita akan hiburkan Anda kopi dangdut pada petang ini. Kopi dangdut. Sebelum kami menyampaikan informasi yang seterusnya. Kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta yang menggema. Saya tahu pula nih lagu tahu. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Chips mo, haha nyanyi dulu. Sentuh alunan layu, kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara. Mana dia punya anu nih, Eko. Dan yang pertama, original mati nih. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang jerih. Alala, betul-betul saya lupa sudah nih lagu bah. Kita tahu nggak itu lagu tuh? Kamu sedikit saja. Wah lama terdengar DJ Sandi nyanyi betul. Cisma Ewa kopi dangdut. Kihoy. Tiba Kihoy. Gitu. Lagu saja nih. Lemak manis pula. Kita kasih bangun-bangun dulu kita punya follower petang ini. Terlalu serius betul tadi kan. Nyanyi DJ yang sebelah lagi udah bilang. Jangan. Mana ini bikin ketawa-ketawa ini? Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Piwit, sisanya pula ya. Teruskan. Dalam pantun ku kirim rindu. Terus terbangun bah follower kita. Kasih like-like loh ini, teruskan. Rindu mengalir di dalam kata. Mak manis ala amboy amboy, santan kelapa Ala amboy amboy, ku pandanglah manis ala amboy amboy. Anak siapa? Anak si Patikan. Manis ala amboy Amboy, santan kelapa ala amboy amboy. ku pandanglah manis ala amboy amboy. Anak siapa? Anak si Patikan. Satu orang jawab jalan. Mantaplah suara, dia bilang amboy. Siwan hahaha. Begitu bahkan kita kasih panas-panas dulu sedikit kita punya follower. Sambil-sambil kita dengar info-info terkini. Pohon senda, pohon meranti, Terus menari-nari. tengah-tengah, di tengah-tengah bulu perindu.
Adik di sana, Ya di sana. abang di sini. Oh ya lah kau di sini lah Pak. Tengah-tengah, di tengah-tengah rindu menderu. Bagi semuanya. Ya. Ala amboy amboy santan kelapa. Ala amboy amboy. Ku pandanglah manis Ala amboy amboy. anak siapa? Anak si patikang laut. Amboy amboy amboy. Santan kelapa. Ala amboy amboy. Ku pandanglah manis ala amboy amboy anak siapa? Anak si patikang laut. Yuhu. Terima kasih semua. Up sudah kamu orang panas-panas sudah kan? Iya, sudah boleh baca. Apa kabar orang di Facebook? Iya, apa kabar orang di Facebook? Apa kabar orang yang di TikTok nih sekarang nih? Ketawa-ketawa dorang. Padahal serius muka kami menyanyi kan? Jadi seterusnya mungkin kita boleh share-share pasal apalah kan? Scammer. Yes. Nah, waspada scammer dalam talian. Kita pernahkah terkena scammer dalam talian ini? Ya, sebab saya rasakan dalam 10 orang rakyat Malaysia, 2 saja yang tidak pernah kena scammer. 8 siapa? tu pernah. Oh. Macam saya rasa lah dia punya peratusan tu sebab sekarang ni scammer ni banyak betul pecahan dia. Kalau melalui data yang dikongsikan oleh pelbagai agensi terutamanya Polis Diraja Malaysia, scammer ni ada love scam. Scam apa kita bilang pinjaman. Ya banyak. Tipu pinjaman, tipu cinta, love scam, pinjaman. Lepas itu apa kita bilang investment. Iya, pelaburan. Yes, pelaburan, Okay. tipu pelaburan. Ada juga tipu dalam talian, pembelian dalam talian dan juga tipu homestay. Banyaklah sekarang banyak, ini. betul. Jadi yang kita mau kongsikan sekarang ini apa, Sandi? Yang kita mau kongsikan sekarang ini adalah jenayah idagang mangsa sebagai pembeli lah. Di sini modus operandi dia mangsa melihat iklan jualan di media sosial. Lepas tu kan lepas tu dia akan menawarkan harga jauh lebih murah daripada pasaran. Mangsa akan diminta membuat bayaran segera ke akaun bank yang diberikan suspek. Lepas tu mangsa tidak akan menerima barang dan gagal menghubungi suspek. Okey, ini saya pernah mendengar pengalaman tersebut daripada saya punya orang yang saya kenali lah. Memang dorang akan jual barang-barang yang secara murah daripada pasaran. Lepas tu dorang akan paksa-paksa kau tu. Cepat begitu. Jadi kau pun macam tidak mau tu barang terlepas. Cepat-cepat kau bangin. Tapi bila kau sedarkan, kenapa gila-gila saya pergi transfer dengan tu orang. Sekali tu barang tidak sampai. Maksudnya di sana kau sudah kena jadi mangsa scammer lah. Siapa kau? Bukan saya, bukan. yang saya kenal. Oh, yang kau kenal. Jadi kita mesti sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema yang ada di talian-talian online ni. Berhati-hati ketika berurusan dengan dorang lah. Sebab saya macam pengalaman kau itu, saya dulu pernah juga membeli di satu laman sesawang yang pembelian ni secara dalam talian ni kan. Saya mau beli barang tu sebab dia rare. Saya susah mau jumpa di pasar. Jadi saya nampak dia post di di Bahaya nih tahu apa yang rare tu. Itulah laman sosial. Dia macam hadiah bah. Jadi hadiah tu macam saya beli dulu, hilang sudah. Jadi saya nampak ada jual di laman sosial tu, laman sesawang tu kan. Jadi saya beli, terus saya transfer kan, saya chat dia bilang ada. Tapi 1 minggu, 2 minggu tidak barang tu sampai. Tidak sampai. Ya, lepas tu dia blok saya. Alalah, kesian di kau tu. Tapi tidak mahal lah, dalam 40 lebih ringgit begitu. Banyak juga lah tu. Ya, tapi kalau 40 lebih 100 orang yang kena scam. Berapa sudah kan? Berapa sudah? 4,000. Betul, contoh. Jadi hati-hati untuk setiap pembelian dalam talian, pastikan orang yang membeli itu kamu baca komen. Kalau tiada orang yang komen atau review, betul. Berhati-hati. Betul. Terutama homestay. Okey, homestay di KK ni pun kena hati-hati untuk pelancong-pelancong yang datang sini. Kita Betul. punya kawan saya baru-baru pun daripada Sarawak. Kesian juga lah dia kena scam dari orang homestay. Macam mana? Dia macam contoh itu homestay, dia ada satu Facebook page di sana. Memang ada satu review, mungkin lah ada 1-2 orang begitu. Saya rasa itu adalah teknik dorang. Dia akan cakap di sana, saya pernah stay di sini, ni homestay sangat selesa dan apa orang bilang murah lagi dan affordable begitu kan. Tahu-tahu itu adalah mereka juga, orang-orang dorang. So sebenarnya itu pun salah satu cara dorang mau scam orang. Cara dia dorang akan bagi satu apps macam APK file begitulah. Jadi dorang akan suruh kamu download, dorang akan suruh kamu bayar daripada di sana lah. Jadi selepas kamu buat pembayaran, lepas tu kawan saya minta kunci kan, itu orang tidak bagi. Tahu-tahu sudah kena tipu. Rupanya itu homestay sudah pernah keluar di Facebook, orang kasih viral. Maksudnya homestay itu ada? Ada. Orang sampai?
Tidak, homestay itu tidak wujud. Cuma dia punya Facebook page itu banyak orang like. Jadi seolah-olah macam dorang ni trusted lah. Sebenarnya lepas tu ada orang komen di sana ini homestay bagus apa semua. Tapi sebenarnya dia scammer. Itu dalam pemilihan homestay apapun tempat-tempat tinggal, kalau orang mau melancong contoh di Sabah kan kita dari Sarawak begitu kan, kita kena tanya juga dengan kawan kita dulu lah sebelum kita memilih suatu tempat tinggal itu. Ya, jadi seperti Sandai cakap macam saya, kami orang Sarawak, kami rasa dalam bila kita mau pergi ke Sabah tu, so kami bawa diam dalam 2 bulan lebih di Sabah. Kami rasa mungkin kita orang mau pergi melancong di Sabah, kita orang mesti ada kawan yang tahu homestay, yang pernah diam homestay, yang pernah pergi ke sini-sini tempat yang kita orang mau pergi. Sebab kadang-kadang mun kita nangga, kita orang cari diri pun dekat sosial media di Facebook si dapat dicaya sebab ada banyak scammer. Betul. Jadi mesti ada kawan call dulu atau chat kawan, betul kan ni hamster pun. Hamster pun boleh. Homestay. Homestay ni ada. Jadi, betul. Okay. Siapa ada komen? Salam, hello Sunday, hello Muhammad Abdurrahman Suhaili, hai. Si Mat ni kan. Ya. Oh, si Mat berpula Si Mat, ni, Mamat. Mamat. Kau kenal kan? Kenal. Kita kenal juga dia, Bah. Ya, kawan Kawan kita juga itu. Ya. Jadi hai rakan-rakan di Facebook, dulu kami bersiaran langsung TikTok di Facebook, di TikTok, saja. Tapi sekarang ini kami bersiaran langsung juga di Facebook. Untuk segmen TikTok kami. Jadi kami akan kongsikan segala informasi berkenaan dengan apa yang berlaku, especially terutama berkaitan dengan inisiatif Kerajaan Persekutuan yang terutama sekali adalah yang Pangkalan Data Utama Padu itulah. Betul. Jadi sekarang ini kita mau share apa lagi selain daripada skema tadi? Pasal gula lah kita share lah gula. Yes. Oke, pasal gula ini pengambilan gula berlebihan boleh merosakkan. Suka kamu makan gula? Tidak, sebab kata Minum gula. Sebab kau tahu sebab baru-baru ini ada viral, ada satu orang tuh cakap gula dan garam Ya kah? menyebabkan susah mau cari makan di Sabah. Ay. Tapi kau share dulu lah pasal ini gula. Oke, sehingga hari ini kan masih ramai yang ambil muda pasal pengambilan gula ni lah. Jadi sepatutnya gula ini kita kena ambil secara terkawal. Kalau macam saya memang sejenis yang tidak suka berapa minuman es ais. Saya share lah. Jadi macam kita minum teh tu kita jangan guna gula terlampau banyak lah. Sebab dia boleh merosakkan kita punya meningkatkan risiko penyakit jantung, punca pertambahan berat badan, melemahkan sistem imuniti badan, meningkatkan risiko diabetes. Mau kena potong kaki kah? Mau. Jadi hati-hati dalam mengambil dalam pengambilan gula ini. Jadi gula ni tadi kau baca semua kan yang merosak-merosakkan ni. Ya, rosak-rosak. Sebenarnya actually gula boleh. Boleh. Tapi ambil dalam kadar yang berpadah-padah. Yes. Terkawal lah gitu. Jangan pagi miloping, tengah hari miloping, patang malam miloping, sebelum tidur miloping, muka pun macam miloping. Ya, galap-galap. Ay, ada orang nama miloping pula di sini tahu. Ada. Oh iya, ada pula minta maaf lah miloping. Kami cakap sejak tadi. Okey. Ada bilang Melo tambahan lagi dia bilang. Hai Dari Kinabatangan. Hai. Silakan kamu dia bilang si miloping. Bilo hamster dia bilang. Sorry bah, saya Okey. Okey. Itu yang dikongsikan lah oleh si. Hai semua kawan-kawan kami di TikTok, boleh share, tap dan like kami punya siaran ini dan juga di Facebook. Share juga kan untuk informasi kita bersama. Kita sembang-sembang petang ini di TikTok. Okey. Seperti tadi kan saya cek, kalau kamu pernah nampak video viral tuh ada satu orang lelaki tuh dia datang di Sabah, dia melancong lepas tu dia cakap di Sabah susah lagi mau cari tempat makan halal, dia bilang halal toiban lah. Tapi kau rasa enggak jual Sandi memang macam saya. Kita yang sendiri job itu kau rasa susah kamu cari? Saya mau tanya kau, saya tanya lah kita terbalik. Saya tanya, susah kah mau cari tempat makan halal di sini? Sebenarnya tidak. Oke. Saya mencanggah itu kenyataan tuh lelaki lah. Untuk di Sabah ini sebenarnya banyak tempat makanan halal yang ada. Kedai-kedai restoran makanan halal di Sabah. Kalau pergi tu pasar Filipin yang kedai-kedai seafood tu banyak tu halal. Lepas tu di kedai-kedai ada jual nama kedai Zubaidah, Maimunah, Aspariah, Mansur, Patikang, Dituaran, KK, Razman, Yusuf, Anwar, Iswandri, bukan driver, bukan kita punya baik. Begitulah. Banyak juga tempat halal di Sabah ini, jangan risau. Coba tengok TikTok orang Kunak tuh buat prodik pasal dia. Ya betul. Ramai orang Sabah tidak berpuas hati dan baru-baru ini kenyataan ada dikeluarkan oleh
Majlis Ugama Islam Sabah kah? Hmm. Silap saya berkenaan dengan statement ni lelaki. Saya cari dulu sementara Okey, itu. cari dulu. Sementara dia mencari. Mm-mm. Okey. Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS kah? Iya. Ya, dia berkenaan dengan dia bukan membidas. Kita mau kasih penekanan bahawa di Sabah ini banyak sebenarnya kawasan-kawasan yang menyediakan makanan halal. Tapi tidak sejumpa ni saya scroll. Okey, tidak. Nantilah. Tapi ada juga kenyataan berkenaan itu dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Sebab dengan statement ni lelaki, sebabnya statement ni macam menyimpang sedikit. Orang boleh salah faham kalau pergi pusat pelancongan. Sebenarnya ada disediakan. Sabah ini terkenal dengan pusat pelancongan. Betul. Ekoturism dia, pantai dia, pulau-pulau dia. Jadi disediakan juga makanan-makanan yang halal. Jangan risau. Okey. Okey, bagaimana dengan kita punya pengikut-pengikut di media sosial TikTok? Masih okey kah kamu orang? Coba komen sikit. Ada apa-apa mau dikongsikan di sana? Coba komen dulu. Ada aktiviti-aktiviti kah di awal tahun ini? Di Facebook pula. Ini saya tidak tahu ini. Okey, kita baca dulu. Pasal gula sudah, pasal jabatan air sudah. Ya. Pasal bola. Bola, ini saya mau kongsikan. Bola. Kongsikan pasal bola. Ini kita mesti semangat nih bola nih, tahu? Yes, pasal bola. Okey, bersempena dengan Asian Cup, AFC Asian Cup yang akan berlangsung tidak lama lagi. Ada pelbagai lokasi sebenarnya di seluruh negara akan menyiarkan kita punya perlawanan daripada tim sepak bola sepak kita daripada Malaysia yang akan menentang Jordan, Bahrain dan Korea Selatan pada hari-hari yang berbeza. Jadi lokasi skrin besar seluruh negara ada kami kongsikan di Jabatan Penerangan Sabah daripada Jabatan Belia dan Sukan Negara juga KPS. Satu-satunya akan menyiarkan skrin besar di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Ya, first match adalah Malaysia melawan Jordan pada 16 Januari Selasa jam 1.30 pagi. Nah, 1.30 pagi. Apalagi kau di Padang Merdeka kau sedia sana. Ya, mamak sana tu buka lah tu. Buka, tetap buka. Ya, di tepi-tepi ada kedai halal di situ buka. Jangan risau, sana ada kemah-kemah dia. 1.30 pagi kita ramai-ramai memeriahkan Padang Merdeka di Kota Kinabalu di KK ini 16 Januari. Jadi untuk pergi ke Padang Merdeka itu saya kasih tahu kalau dia punya siaran tu 1.30 kau awal-awal lah pergi dalam jam 11 itu kan standby sudah cari parking. Tidak parking di sana. Ya, susah. Kalau laju-laju. Saya rasa Grab ada tu jam 1 aja. kan. Tapi orang bilang tengok saja di rumah boleh batuk, tapi lain dia punya aura dia. Ya, ini mesti yang gol begitu bang kan? Ya, betul. Gol begitu. Ya. Barulah. Ya, kalau kalah pun kalau kalah pun begitu. Ya, sama-sama Tapi kita berikan semangat, kita sukung. Macam semangat perpaduan Yes. Bersama-sama. Ini yang kita mau nanti kita mau paparkan di kita boleh live nanti untuk siaran langsung macam mana kita live di TikTok, keadaan suasana di Padang Merdeka itu, bagaimana masyarakat berlainan bangsa, agama, etnik menyokong kita punya tim bola sepak Malaysia untuk Asian Cup ini. Okey. Selain daripada itu kita ingin satu saja yang terakhir. MC ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia mengingatkan orang waspada skema ini. Ini sudah MC. Belum. Okey. Hai semua, kalau kalah mana tu bagi tahu Sunday. Mana ada kalau begitu. kalah mana ada begitu Sunday. Kita kasih begitu saja, biarpun kalah kita gol saja. Yes, betul. Ini Melopeng sudah pula tu. iya. Ya. Jadi seperti biasa kita akan bersiaran langsung untuk TikTok ini di Jabatan Penerangan Sabah, di Facebook Sabah dan juga TikTok. Kita akan berkongsi apa saja agenda dan inisiatif daripada kerajaan pusat dan apa saja program yang berlangsung di Sabah pada minggu atau bulan yang kami bersiaran itulah Januari ke Februari ke begitu. Dan Dibu. Ya betul. Kami Sana. sedikit lagi terlupa pasal ini tahu. Okey, kita mau kongsikan kepada anda semua mengenai kita punya Dibuk Jabatan Penerangan Malaysia. Kan? Yes, Dibuk Jabatan Penerangan sini. Untuk makluman kamu, Dibuk ini kami baru lancarkan untuk this year. Dorang ada
pelbagai maklumat yang boleh kamu dapat yang informatif dan juga boleh download di book Yes. ini di sini. Ah, Kamu boleh scan. Sila imbas menggunakan telefon pintar anda. Ini boleh kasih zoom kah? Kami punya cameraman. Zoom dulu di book ini. Mana-mana sejalah banyak juga kamera kita. Okey, ini. Gitu. Okey, saya kasih lurus. Sila imbas menggunakan telepon pintar Anda. Ya, nanti boleh screenshot imbas. Di sini ada segala maklumat yang kamu perlukan yang terkini. Okey. Yang paling penting yang terbaru kita ada komik Kihoy. Nah, komik okey. Kihoy. Komik Kihoy, dalam ini ada komik Kihoy. Kalau tidak boleh scan sebenarnya boleh saja Ya. Google Di D-book. book. Dan kamu nampak sana komik Kihoy, itulah kami punya Jabatan Penerangan Sabah punya publication lah. Betul. Itu. Jadi boleh download juga. Di sini ada bermacam-macam Bahan-bahan maklumat. bacaan. Simpan Okey. sudah. Penuh sudah meja kita. Okey. Okey. Sekarang ini kami buat recap dulu untuk masyarakat di luar sana yang menonton siaran langsung Jabatan Penerangan Sabah ini bersama saya Nuzul dan juga kawan saya. Sunday. Kami akan berkongsi apa saja maklumat dan hari ini yang paling utama untuk minggu ini, bulan ini sehinggalah bulan Mac adalah pendaftaran kemas kini untuk pangkalan data utama padu yang dirasmikan pada 2 Januari dan akan bukan tutup tetapi limit dia pada 31 Mac 2024 untuk semua rakyat di Malaysia kemas kini dan daftar maklumat kamu di dalam ini sistem integrasi yang menggabungkan semua agensi dan kementerian supaya antaranya adalah untuk memudahkan urusan kamu dengan kementerian, agensi kerajaan dan juga untuk memastikan kerajaan dapat memberikan bantuan, peruntukan dan juga insentif secara bersasar kepada masyarakat supaya tidak ada yang tertinggal. Selain memudahkan, sistem ini sangat membantu mereka yang memerlukan. Betul. Jadi jangan risau, Sande. Kalau di luar bandar, ada kawan saya cakap, kami tidak internet, susah tu, tiada lain kami jauh kalau mau pergi di Pedik. Jangan risau, Dozem Sabah, mereka sekarang ini ada program pergi. Diorang mengunjungi yang di luar-luar ni, yang jauh ini, diorang masuk supaya boleh jumpa dengan masyarakat bersama dengan kita punya kaki tangan juga di peringkat daerah untuk membantu masyarakat di luar. Dalam Sabtu Ahad ni, diorang akan berada di Ranau, di sana, dan besok akan ada di Donggongon. Donggongon. Yes, diorang akan berada di sana untuk kita kasih tahu awareness, lebih ramai lagi masyarakat supaya mendaftar dan kami punya kaki tangan Dozem dan siapa-siapa agensi ada juga membuka beberapa bukan counter physical untuk masyarakat di luar sana mendaftar dan mengetahui macam mana mau daftar. Kalau mau minta tolong ada counter yang dibuka khas untuk padu saja. Okey, counter dia kalau mau tahu search saja Facebook DOSM Sabah ataupun Dozem Sabah ataupun di Jabatan Penerangan Sabah. Di situ kami ada kongsikan di mana counter-counter dia dan bagaimana cara dia, apa yang perlu kamu bawa. Semua ada maklumat di situ. Betul. Jadi orang Donggongon besok kah? Ya, Donggongon besok. Donggongon besok jangan lupa kamu orang datang sana. Ya, datang sana. Okey. Dorang ada tuh di sana. Selain Donggongon itu kan. Ya. Okey. Jadi sekian untuk hari ini kan. Yes. Nanti kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Betul. Tapi jangan lupa untuk like, follow dan share kita punya Jabatan Penerangan Negeri Sabah di semua platform media sosial. Kalau ada segala persoalan boleh tanya kami di ruangan chat ataupun DM kami di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Di sana ada boleh tanya kepada kami dan kami akan cuba untuk menjawab. Dan kita akan kongsikan kepada anda pada hari Rabu minggu depan. Okey. Jumpa lagi. Jumpa lagi di TikTok @Japan. Yes, bye-bye.